saja daripada saya. Sizaf mungkin akan tambah, insyaAllah. Sizaf? Okay, insyaAllah. Tadi Brother Pian pun ada sebut. Ringkas saja dari saya, insyaAllah. Jadilah orang yang bahagia dengan membahagikan orang lain. Bagaimana? Dengan cara kita memperbanyakkan memberi. Jadi memberilah sebanyak mungkin tanpa mengharapkan balasan. InsyaAllah kita akan rasa bahagia dan kita akan rasa lapang. InsyaAllah. Pasti doa-doa kita saling mendoakan lah kan. Mereka pun mendoakan kita yang menderma, kita pun doakan mereka supaya dapat menikmati, merasai kebahagiaan itu bersama-sama. Terima kasih Sis Bas, Sis Zaf untuk perkongsian hari ini. Terima kasih, Terima kasih. InsyaAllah semoga semuanya bahagia berkorban dan bahagia bila memberi, InsyaAllah. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia hari ini. Betul, menutup try untuk Warna Pagi edisi hari Isnin 12 Julai 2021. Dan Pian ada takut pada sesuatu tak, Pian? Takut apa? Tak kisah, macam takut pada remote. Allahu Akbar. Dah, tapi selepas ini Ustaz Amin kita akan sama-sama mengupas tentang topik spesifik fobia yang menunjukkan kekuatan kepada sesuatu yang bakal dibawakan bersama dengan Yati Paradi untuk aspirasi 10-1. Cakaplah fobia. Kalau fobia itu memang saya tak suka tempat sempit. Yang ni konti luas lah. Alhamdulillah luas. Okey, dan selepas ni anda akan bersama Yati untuk aspirasi 10-1. Dan untuk Warna Pagi kita jumpa lagi esok, okey? InsyaAllah jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Maslin Alias dalam Berita IKIM. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO baru-baru ini mengeluarkan amaran varian Delta yang disifatkan lebih ekstrim akan sentiasa bermutasi yang menyebabkan dunia kini dalam tempoh bahaya. Varian Delta yang dikesan pada akhir 2020 di India kini menghantui dunia apabila varian itu mengganas dengan kadar penularan yang pantas sehingga menyebabkan peningkatan kes COVID-19 di banyak negara antaranya United Kingdom dengan jangkitan varian Delta melebihi 82,000 kes diikuti India, Amerika Syarikat, Jerman, Kanada, Portugal dan Sepanyol. Varian Delta ini juga dipercayai menjadi punca lonjakan kes COVID-19 di Indonesia dengan jangkitan yang direkodkan pada 8 Julai sebanyak 38,391 kes dan jumlah kematian melebihi 1,000 orang sehingga menyebabkan hospital di Kepulauan Jawa berada pada tahap maksimum dengan bekalan oksigen yang rendah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, lonjakan kes COVID-19 di Malaysia turut dibimbangi berpunca daripada penularan jangkitan varian Delta. Malaysia perlu mengambil pendekatan berasaskan risiko dalam pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK ketika kerajaan memperhebatkan usaha vaksinasi. Demikian menurut pandangan Kesihatan Awam Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman. Menurut beliau yang juga Profesor Kesihatan Awam dan Pro-Nap Chancellor Universiti Perubatan Antarabangsa Kuala Lumpur, bagi memaksimumkan bekalan vaksin yang ada, vaksinasi penduduk warga tua dan mereka yang mempunyai komorbiditi perlu dipercepatkan. Usaha vaksinasi juga perlu ditumpukan ke kawasan bandar yang padat dengan penduduk dan aktiviti ekonomi yang tinggi. Dr. Lokman berkata, memandangkan kebanyakan kes COVID-19 adalah penularan tempatan, mereka yang tinggal dan bekerja di kawasan berkenaan berhadapan dengan risiko jangkitan yang tinggi. Polis menafikan dakwaan sebuah video tular di media sosial YouTube yang menuduh polis sentiasa menjadikan warga Cina sebagai mangsa untuk meminta rasuah dan melakukan pemerasan. Ketua Polis Daerah Subang Jaya ACP Abdul Khalid Osman berkata, video tersebut dipercayai dimuat naik pada 3 Februari lepas yang berdurasi 41 minit 51 saat. Beliau berkata video itu memaparkan seorang lelaki warga Cina mendakwa dirinya diperas ugut polis Malaysia lebih kurang 50 kali selain menuduh polis sentiasa mencari kesalahan dalam kalangan warga negara asing terutamanya Cina untuk mendapatkan habuan dan sanggup membawa mangsa ke mesin ATM bagi mendapatkan wang. Abdul Khalid berkata pihaknya tidak akan berkompromi dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan ke atas mana-mana pegawai atau anggota polis yang didapati melakukan kesalahan. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama
Kapsul Masa. Pada 13 November dalam tahun 2008, Seminar Peningkatan Pegawai Runding Cara Keluarga dirasmikan oleh Tuan Haji Ali bin Muhammad, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, dan berlangsung di Hotel Carlton Holiday Shah Alam Selangor. Seminar ini diadakan untuk meningkatkan mutu bidang khidmat kaunseling keluarga di Jabatan Agama Islam Selangor. Dalam ucapannya, beliau berharap para pegawai runding cara sentiasa cekal dan bersabar dalam memberikan perkhidmatan, terutamanya bagi mereka yang menghadapi masalah rumah tangga. Seminar sehari ini dihadiri seramai 80 orang pegawai yang bertujuan untuk memberi pendadahan dan maklumat berkaitan runding cara serta meningkatkan motivasi pegawai. Sesungguhnya pegawai runding cara perlu sentiasa meningkatkan ilmu kaunseling dan hukum hakam bagi memberikan perkhidmatan yang terbaik di Jabatan Agama Islam Selangor. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam inspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersama saya Nur Hadi Paradi saat ini untuk perkongsian aspirasi edisi Isnin. Alhamdulillah Allah rezekikan untuk kita bersama sekali lagi menerusi perkongsian kita. InsyaAllah 3 jam ini bakal kita sama-sama manfaatkan. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan waktu, insyaAllah. Baiklah, apapun terlebih dahulu nak ucapkan terima kasih pada Haji Sufian Amrin yang masih gigih dekat dalam konti ini membantu mana yang perlu, dan juga terima kasih pada Hazwan Shah untuk perkongsian warna pagi pada
pada hari ini 4 jam mereka bersama. Moga-moga banyak yang telah mereka kongsikan dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat pendengar, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, kejap lagi kita bakal bersama untuk rancangan pertama di Aspirasi 10.1. Tak lain tak bukan, hari Isnin kita nak ceriakan momentum kita hari ini mesti kena cemerlang. InsyaAllah kita mulakan kejap lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam Forensik Keluarga Spesifik Fobia. Untuk sama-sama kita kongsikan bersama dengan rakan pendengar. Jadi jangan ketinggalan untuk ikuti secara langsung di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan hiburan pertama kita pagi ni, kita ada Darwish dengan Linangan Laduni, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Permata hati dua kekasih, itu nama diberi, ku amat cintai. Janjiku akhir nyawa ini, sang cinta derai air matanya, dilepaskan kasih ibu ayah. Tiada ganti kasih ibu ayah akan bawamu cinta layari hidup kita, pindah menuju ke jalan surga. Dunia
sehingga 1000 keturunan, Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkannya. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat pada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama pertubuhan sukarelawan ad-diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. InsyaAllah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita. Bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Ibadah korban adalah ibadah sunnah yang dituntut. Ibadah korban juga menjadi simbol ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laksanakanlah ibadah korban dengan penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seseorang itu dikatakan sanggup berkorban demi sesuatu selagi mana mereka tidak melaksanakan ibadah korban sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sertai kempen ibadah korban di Bumi Anbiya bersama Aman Palestin. Layari laman web www.jommenyumbang.com untuk penyertaan. Hubungi Aman Palestin di talian 03 8926 7019 untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman Sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Satu daripada kebiasaan baharu yang digalakkan adalah menggantikan perbuatan bersalaman dengan meletakkan tangan ke dada. Syur ini dibuat bagi mengelakkan tangan kita bersentuh dengan tangan seseorang yang berkemungkinan dijangkiti. Mungkin ini satu perkara yang difikirkan janggal dan asing bagi umat Islam khasnya. Tetapi perbuatan tidak bersalaman ini pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Pernah baginda SAW didatangi oleh sekumpulan orang daripada Bani Thaqif untuk memberi taat setia atau bai'ah. Didapati salah seorang anggota rombongan tersebut menghidap penyakit berjangkit. Tanpa bersentuhan atau bersalaman dengan orang yang berpenyakit tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda yang membawa maksud, sesungguhnya kami telah menerima bai'ah kamu, maka pulanglah. Hadis riwayat Muslim. Contoh daripada Nabi Muhammad SAW ini jelas menunjukkan bahawa dalam keadaan kita berhadapan dengan suasana penyakit berjangkit, maka amalan bersalaman tidak dilakukan. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan contoh yang wajar kita teladani dalam era pandemik ini. Elakkan daripada bersalaman bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Nata'awan fima ittafaqna. Mari kita bekerjasama, tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad.
ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Soal jawab ibadah kurban. Tak adakah tukang sembelih sebut nama peserta korban ataupun akikah semasa sembelih? Tukang sembelih perlu niat kalau peserta tak niat. Kalau peserta memang hadir, tukang sembelih tak perlu niat. Yang perlu niat itu adalah peserta, pemilik bahagian ataupun wakil kepada peserta ataupun pemilik bahagian. Adapun sekiranya tukang sembelih yang diwakilkan untuk niat, waktu dia niat, boleh dia niat ini sebelum sembelih. Sedikit sebelum sembelih boleh, bukan semestinya sewaktu pisau memutuskan urat ataupun mengoyakkan kulit, pada ketika itu baru boleh niat. Sebelum daripada itu niatnya tidak sah. Niatnya mesti macam takbiratul ihram, muqaranah, serentak dengan potong, serentak dengan niat. Tidak disyaratkan, bahkan qubail, kalau bahasa Arabnya qubail, sebelum sedikit daripada dia menyembelih, dia boleh berniat yang sembelihan ini dia lakukan sebagai korban si fulan, si fulan, si fulan. Bismillah, Allahu Akbar, maka dia melakukan sembelihan. Selamat melaksanakan ibadah korban daripada kami di IKIM, Inspirasi Emporia Islam. Di antara adab-adab tatkala membaca Al-Quran adalah ikhlas tatkala membacanya, iaitu semata-mata kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita kena betulkan bila mana kita nak baca Al-Quran, terutama bulan Ramadan. Kita ada kumpulan-kumpulan tadarus. Bukan yang dijaga adalah bacaan, tapi nak tengok siapa habis dulu. Kita kena ingatkan diri kita, keutamaan kita adalah membaca Al-Quran, kerana ia satu-satunya mukjizat yang mana Allah berikan kepada Nabi yang masih kekal sehingga hari ini. Jadi bila kita ikhlas dalam membacanya, kita akan mendapat bimbingan daripada Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Jadi kena ingat, tulis dekat kita punya buku tu, jangan niat nak siapa habis dulu. Jangan niat siapa semata-mata baca lebih sedap, nak dapat pujian daripada orang. Bukan itu niat kita membaca Al-Quran, tetapi niatnya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling utama nak baca Quran, ikhlas. Kerana Al-Quran ini wahyu daripada Allah, maka kita kena baca kerana Allah.
Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Kita bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat tak lain tak bukan, dah pun berada di hujung talian, kita ada Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk perkongsian kita pada hari ini. Bersedia Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Mute Ustaz. Ustaz mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana masih lagi bersama dengan kami untuk perkongsian hari ini menerusi Pesona di Zahra. Dan Alhamdulillah hari ini Ustaz akan bawakan satu lagi perkongsian kita berkenaan dengan forensik keluarga spesifik fobia. Fobia orang tahu Ustaz. Apa bila kata spesifik fobia, apa yang dimaksudkan dengan spesifik fobia itu Ustaz? Silakan Ustaz untuk perkongsian kita awalan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh dengar dengan bagus? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita insya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Jadi alhamdulillah pada pagi berbahagia ini kita kongsikan satu tajuk apa yang disebut sebagai spesifik fobia. Okey. Jadi spesifik fobia ni iaitu satu keadaan seseorang itu dia ada gangguan kecemasan. Kan? Maknanya ketakutan yang melampau dan pada orang lain mungkin tak masuk akal, tidak rasional pada orang lain. Dan fobia tertentu itu menyebabkan penghindaran objek itu atau keadaan ketakutan yang berterusan. Dan masalah atau masalah yang ketara yang berkaitan dengan ketakutan. Fobia boleh menjadi ketakutan terhadap apa saja. Jadi maknanya apabila dalam keadaan kita di ujian COVID, kita dikongsikan dengan berbagai-bagai maknanya rakaman-rakaman video pendek, satu orang yang badannya sasa kan, bukan hebat lagi kan, tapi nak kena inject dengan apa nama dengan doktor bukan main lagi. Dia apa dia takut kan, macam menjerit-jerit dia kan, tak sesuai dengan keadaan badan dia yang berketak-ketak dan nampak gagah ya, tapi dengan jarum kan, sehingga menjadi bahan ketawa kepada orang lain kan. Tapi kenapa kita kongsikan pada hari ini supaya kita faham maksudnya ada setengah-setengah orang secara selectively dan frequently, maknanya kadang-kadang dia mempunyai satu fobia dan ketakutan yang melampau kepada sesuatu benda itu kan. Jadi maknanya saya pernah kongsikan sebuah video kumpulan tentera di satu negara, di sebuah negara yang maknanya dalam latihan tiba-tiba maknanya ketua pelatih itu menunjukkan dia ular dan dia memang sangat takut, mukanya sangat pucat dan menjadi bahan ketawa kepada orang lain kan. Jadi maknanya kita boleh cakap apalah tentera hebat kok, badan training lah apa semua, tapi takut kepada ular. Jadi nak ceritanya ada setengah-setengah orang secara selectively ataupun frequently dia memang takut kepada setengah-setengah benda. Ini benda yang kita nak kena faham wujudnya benda sedemikian supaya apa? Supaya kita menghormati orang lain. Dan kita tak mengejek kepada orang lain. Dan benda ini boleh sampai memberi mudarat yang ke depan. Contoh. Katakanlah satu orang suami kita contoh kan. Dia suami tapi dia memang takut ngelipas maksudnya isteri yang okey kan. Kita tak tahu apa yang dilalui dalam kehidupan dia. Dia ada spesifik fobia. Isteri nak menyakat dia kan. Dia lompat terkena objek-objek yang memudaratkan dia. Kan boleh memudaratkan. So kalau kita tahu benda itu bukan bahan gurauan. Benda itu adalah benda yang kita kena hormat. Jom. Mari kita lihat jenis spesifik fobia seperti mana yang ada dalam DSM-5, Statistical Manual of Mental Disorder. Diklasifikasikan secara umum kepada beberapa bahagian.
Antaranya yang pertamanya iaitu jenis haiwan. Contoh macam takut pada laba-laba, kan? Takut pada serangga, takut pada anjing, takut pada tikus, kan? Kita tengok isteri kita mungkin terlompat-lompat dia melihat tikus contohnya, kan? Jadi mungkin kita anggap dia macam apalah mengada-ngada, kan? Asal kampung, kan? Maksudnya tapi takutlah tikus contoh, kan? Maksudnya kita mengata dia. Tapi kita tak boleh nak sangka ataupun memandang orang semuanya sama demikian. Sebab apa orang tak sama. Jadi maknanya spesifik fobia contoh macam jenis haiwan contohnya. Jadi maknanya ada orang yang dia takut kepada sesuatu haiwan. Laba-laba dan sebagainya, kan. Jadi kita kena faham benda ni. Dan bukan untuk kita mengata dia, memperendahkan dia, memperkecilkan dia. Dia perlukan satu latihan yang panjang masa dia untuk dia menghilangkan spesifik fobia itu. Boleh baik Ustaz ya? Dia takut. Boleh pelan-pelan dan nanti kita tengok macam mana ada beberapa zikir yang boleh membantu kita. Sebab kadang-kadang sebagai kita sendiri sebagai manusia, kita mungkin susah, tapi kalau maknanya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesuatu benda itu Allah pemudahkan. Nanti di ujung nanti kita lihat, maknanya beberapa doa untuk menghilangkan ketakutan antaranya. Itu jenis yang pertama. So jadi kita ada 6 jenis. Untuk itu kita mungkin berhenti dah sebentar untuk kita sambung lagi untuk kita faham jenis-jenis spesifik fobia yang menjadikan manusia itu kadang rasa takut ke satu benda. Dia bukan ngada-ngada, dia bukan buat-buat, memang secara selectively dia memang mana takut benda itu. Yang kita kena faham. Itu pentingnya bila kita faham, kita tak akan mempersendakan tu, kan Ustaz, kan? Ada kat sini rakan-rakan kita ramai yang dah berikan komen. Adanya Sofi Sodikin, dia kata ada orang takut kucing juga Ustaz. Macam ni sahabat kita ni kata suami takut gelap. Daripada Nur Aisyah Abdul Rahman. Itu maknanya kategori lain dah tu. Kita akan kongsikan kategori lain untuk fobia spesifik ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami di IKIM. Bagi yang sedang menyaksikan secara langsung di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat perkongsian kita. InsyaAllah kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Alhamdulillah Ikim 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Kembali kita bersiaran waktu ini menerusi perkongsian personil di Zara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Kita hari ini belajar tentang spesifik fobia bersama dengan Ustaz. Tadi Ustaz katakan tadi kita ada beberapa jenis, ada 6 lebih kurang macam tu. Jenis-jenis ketakutan fobia ini Ustaz kan, dan Ustaz saya kongsikan satu daripada 6, iaitu yang pertama adalah fobia terhadap haiwan. Ustaz kita sambung lagi Ustaz, tapi sebelum tu Ustaz unmute dulu Ustaz. Okay. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kalau kita melihat hadis daripada Nabi SAW, kita dapat melihat bagaimana Nabi mengajarkan cara kita bergurau. Kan? Contoh macam bergurau ni adalah nature manusia ataupun sifat semula jadi manusia. Tetapi dia tetap ada batasan dia. Kan? Macam mana bergurau itu tidak boleh sampai maknanya menghina orang lain, maknanya ataupun bergurau itu sampai boleh memudaratkan. Ini antara benda-benda yang kadang-kadang kita lihat pada hari ini. Ada orang yang bila dia tidak faham ada satu benda sensitif kepada seorang itu, dan benda itu dijadikan satu bahan gurauan. Kan? Sampai akhirnya boleh memudaratkan suatu orang tu, kawan dia contohnya. Katakan memang takut kepada labah-labah contohnya, yang kita sebut tadi yang pertama jenis haiwan kan. Lari keluar rumah, langgar dengan motor contohnya kan. Ini benda yang realiti yang pernah berlaku. Dia takut kawan dia keluar macamnya motor sampai langgar. Sebab itu dalam Islam ada benda-benda yang kita kena faham, ada benda yang tak boleh nak buat gurauan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, nanti mungkin boleh kongsikan pengalaman kita kan, macam mana suami kita ke isteri kita ke yang memang takut satu benda, dan kita kena faham benda-benda yang demikian ini bukan untuk benda gurauan kan, bukan jadi bahan untuk gelak ketawa contohnya kan, ataupun untuk meredah-redahkan seorang itu. Sebab benda itu memang ada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ni tak sama. Ada jenis memang dia ada spesifik fobia yang bukan ngada-ngada, memang itu dia kena pelan-pelan untuk diubah kan, baru okey. Kalau tak memang itulah keadaan dia kan. Itu jadi kita dah bincang yang pertama, itu ada yang maknanya spesifik fobia ni iaitu jenis haiwan kan. Okey. Kemudian yang keduanya ada orang yang jenis maknanya persekitaran semula jadi. Contoh macam takut pada air, aquaphobia contohnya kan, takut pada ketinggian. Ada yang memang takut pada ketinggian. Kita yang biasa jenis berani pada ketinggian, kita mengejek-ngejek dia kan. Tak boleh tau. Kan? Maknanya memang ada jenis orang macam itu. Ada orang yang takut pada kilat. Maknanya dia pandang kilat tu, dia rasa dia terus macam terduduk, dia akan takut pada kilat. Takut pada ribut peti contohnya kan, ataupun maknanya kadang-kadang sekeliling kan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Saya mengajar diving dan saya mengajar diving ni bukan saja recreational diving. Recreational diving ni maknanya tengok ikan, tengok coral, batu karang sebagainya. Tapi saya juga mengajar dipanggil public safety diving. Public safety diving ni macam contohnya saya mengajar bomber contohnya kan. Maknanya angkat kereta daripada air, cari mayat dan sebagainya. Ada orang yang memang walaupun dia badannya ketak-ketak dan sebagainya, memang dia takut air. Kan? Jadi kawan-kawan jadi macam seolah-olah remeh. Sebab tu kalau instruktor yang maknanya yang bukan instruktor, maksudnya tidak dilatih betul-betul instruktor, maksud tu, ini arahan, kau lompat atas air. Tak semua orang. Ada orang boleh lepas. Real case, satu public safety diver daripada negara jiran kita, maksudnya lemas. Sebab memang walaupun dia hebat dekat mana, tapi dekat dalam air dia ada fobia. Dia tak boleh diajar secara macam kau turun sekarang, ini adalah arahan. Tak boleh. Sebab orang tak sama yang maknanya ada setengah orang yang kena pelan-pelan sebab dia memang ada ketakutan kepada spesifik untuk air dan sebagainya. Saya mengajar diving beberapa orang yang memang dia ada spesifik takut kepada air ni. Kita kena ajar pelan. Akhirnya dia diver yang bagus juga. Tapi kalau orang tak faham, adik-beradik dia semua okey. Contoh kan, dia saja memang takut pada air. Maka dia kata, apalah ngada-ngada dan sebagainya. Jadi orang tak sama. Okey, itu benda yang kedua. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Yang ketiga iaitu jenis situasi. Jenis situasi macam mana? Ada orang yang takut kepada ruang terkurung yang kecil. Ada orang yang dia tak boleh naik kereta yang tempat pintu dua dan dia letak dekat belakang. Dia duduk dekat belakang. Tak boleh. Dia tak ada pintu yang direct pada dia.
kan tak ada pintu direct keluar pada dia, kan. Ada orang yang takut maksudnya lift, kan, untuk dekat lift situasi tu, kan. Ada orang yang takut situasi macam naik flight, naik kapal terbang, kan. Naik kapal terbang, ada orang tak boleh tidur naik kapal terbang, kan. Saya bawa orang pergi Palestin, kan, kalau 13 jam tak boleh tidur 13 jam, kan. Orang sebelah tu sedap je kroh kan. Lepas tu cakap, come on lah, tidur lah. Dia dah makan ubat tidur pun tak boleh tidur, kan. Kalau terbang sikit dia memang terjaga, dia terbangun, kan. Ni antara benda yang kita nak tahu. Ada orang yang takut memandu, kan, takut naik jembatan, kan, terowong, kan, atau berada di mana tempat tertutup yang lain. Ini situasi yang ketiganya. So jadi kalau isi kita macam tu, ada orang yang DJ KT pernah tak naik kereta yang secara roller coaster tu. Dia naik apa nama? naik macam apa, bonggol yang agak tinggi tu, nak terangkat apa dia mengisi perut, kan. Bukan terangkat Ustaz, terkeluar Ustaz. Isi perut dah. Ada orang yang okey, ada orang yang tak boleh tau. Dia tak boleh, dia nak pengsan rasa, so kita pun tentang lah isteri kita macam tu, kita pun selalu sampai kawasan situ kita pun press minyak untuk tengok dia. Takut, kan. Jangan buat gurau bang, kesian kat bini, ya. Okey. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, jom kita lihat benda-benda yang lain. Yang keempatnya iaitu ada orang yang takut jenis kecederaan. Ini yang jenis takut pada darah, takut pada suntikan, itu yang kita tengok ada video dikongsikan ni tengah zaman Covid ni, macam mana orang yang nak kena suntik, kan, badan ketak-ketak tapi takut, kan, apa gelakkan dia tak boleh tau, sebab jenis ni macam tu, kan. Kita tak boleh nak anggap remeh lah benda tu, kan. Anggap rendah lah benda tu, kan. Anggap macam gurauan pada dia benda tu, kan. Okey, kemudian ni termasuk dengan takut cedera. Dia memang jenis takut untuk kecederaan dan sebagainya. Ada je memang jenis macam tu, kan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelimanya iaitu yang lain-lain. Ini kategori yang lain-lain lah, yang lebih umum lagi, yang tak dapat dikategorikan. Contoh macam ketakutan kanak-kanak pada bunyi yang kuat, kan? Ketakutan jatuh, kan? Takut pada watak berkostum, kan? Ada orang dia suka pakai kostum Spiderman tu. Ada orang memang takut pada Spiderman, maka mencecek-cecek dia lagi. Kita pergi dekat mana-mana pesta ke taman tema ke, ada orang pakai kostum, kan. Anak kita kami takut lagi, kan. Jangan paksa dia tau. Jangan kita pula memang tolak dia ke depan lagi, kan. Kesian kat dia, kan. Kalau dia takut dia sampai seumur hidup, kan. Dia Star Wars, kan. Tolak dia ke depan dan sebagainya. Takut seumur hidup lagi takut dia, kan. Kita kena faham, mak, abang, ayah saya sekalian, kan. Takut-takut demikian. Dan yang terakhir, yang keenam, memang ada orang yang apa yang dipanggil sebagai sexual phobia. Minta maaf saya sebut benda ni sebab benda ni ada dalam kajian. Maksudnya ada orang yang memang sexual phobia. Sexual phobia ni takut kepada hubungan sosial atau perkahwinan, yang sampai ada orang yang maksudnya takut untuk berkahwin kerana sebab itu, kan. Jadi kita tak tahu dalam pemikiran dia apa, kan. Tapi dia ada takut macam itu. Saya pernah jumpa, kan, di JKT, kan, satu orang baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, apa hukum saya tak nak kahwin, Ustaz? Kenapa tak nak kahwin, kan? Sibuk kerja ke apa? Tak, sebab saya takut pada perkahwinan, Ustaz. Maknanya kenapa takut pada perkahwinan? Dia pun bawa dalil lah. Dia bawa dalil tau. Dia bawa dalil. Dia kata Allah sebut ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi saya takut saya tak boleh nak menjaga keluarga saya. Nanti kalau saya kahwin mesti saya akan dapat anak, saya tak dapat jaga anak, sampai macam tu. Jadi saya pun katalah, maksud ayat ku anfusakum wa ahlikum nara bukan bermaksud untuk kita tidak kahwin, kan. Sebab dalam Quran Allah yang suruh kita berkahwin, fankihu ma tabalakum minan nisa, kahwinlah kamu dengan perempuan, maknanya bagi orang lelaki, kan, kahwinlah kamu dengan orang perempuan, maksudnya Allah suruh kita kahwin. Dia kata saya tak nak kahwin, tak kahwin, umur dia lanjut dan dia mampu, sebab ada benda demikian, jadi itu ada kefahaman yang ada pada orang yang kita kena betulkan. Dan Nabi SAW juga pernah betulkan orang yang tak nak kahwin. Nabi kata bahawa nikahu sunnati, nikah tu sebagai ada sunnah aku. Siapa yang tak nak kahwin tu sebab ada benda-benda yang memang dia benci, mana dia benci sunnahku, dia bukan daripada golongan aku, kata Nabi SAW.
Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, jom kita lihat benda fobia ni selain daripada latihan, selain daripada kita pujuk dia untuk cuba buat, kan, sekali buat, 2 kali buat, at least 10 kali buat, maka dia akan mula berani. Sebagai contoh, katakan saya pernah berhadapan dengan anak murid saya daripada pakai uniform, memang fobia air sebenarnya, tapi kita buat pelan 10 kali dia dah semakin okey, makin okey. Kita tak boleh cakap macam 7 sekarang, tak boleh. Maksudnya selain daripada itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat 64. Ini surah Yusuf ayat 64, ulama perubatan Islam menggalakkan untuk orang baca bagi menghilangkan ketakutan. Apakah ayat itu? Surah Yusuf ayat 64, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia yang paling pengasih di kalangan orang-orang yang mengasihani. Maknanya ayat ini bagus sangat untuk seseorang itu baca untuk dia menghilangkan ketakutan dari diri, spesifik ketakutan. Sebab apabila kita takut pada satu benda tu, sebenarnya kita akan jadi apa yang disebut sebagai narrow vision. Narrow vision ni kita punya visi, kita melihat dengan cara yang sempit macam gini dan kita tak nampak dah. Kita akan nampak, maka orang yang narrow vision ni, dia memulakan narrow vision, maknanya dia punya visi itu, dia punya cara pandang sempit. Ini mesti mati. Okay? Apa yang berlaku ni kalau dalam public safety diver diajar macam mana orang spesifik fobia begini, bila dia narrow vision, dia akan jadi start panic. Maknanya bila panik, dia akan jadi fighting dengan benda tu, dia akan lawan benda tu. Contoh macam nak keluar, nak keluar, dia akan jadi kepenatan. Bila kepenatan, maka dia dah, otak dia takkan dapat berfikir dengan baik dan sebagainya. Contoh kalau hari ni kalau kita tengok orang yang panik, apa yang jadi kan, dari sudut badan kita, dia punya pernafasan akan jadi pendek-pendek. Dia akan jadi kan? Bila satu orang tu nafas dia pendek, maknanya apa yang disudut balik daripada mulut kita ni sampai ke paru kita ni, ada yang dipanggil dead air space. Dead air space ni dalam dunia diving memang dia ada detail pada benda ni. Kita keluarkan carbon dioksida, kita sedut oksigen. Jadi kalau kita punya nafas pendek-pendek, carbon dioksida kita akan terperangkap di kawasan kita sini. Jadi maknanya kita sedut balik carbon dioksida kita itu, akhirnya kita kurang oksigen sebenarnya. Bila kurang oksigen, otak terutama kurang oksigen, dia akan jadi neurovision. Maknanya tak boleh berfikir dengan baik. Lepas tu kenapa orang kadang-kadang dia panik, orang akan tenangkan dia, ambil nafas panjang-panjang. Biar maknanya badan dia cukup oksigen, terutama otak dia. Relax, ambil nafas panjang-panjang kan. Dan doa yang sangat bagus, surah Yusuf kan. Maknanya ayat yang ke-64 ini, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ingat balik Allah Subhanahu Wa Taala, dialah sebaik-baik yang maknanya dialah yang amat pengasih di kalangan orang pengasih. Selain daripada itu, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, selain daripada itu, Asmaul Husna yang bagus untuk kita baca untuk fobia ni, iaitu Ya Jabbar dan Ya Salam. Ya Jabbar dan Ya Salam. Ya Jabbar, wahai yang maha berkuasa. Ya Salam, iaitu yang maha menyelamatkan. Di mana Ya Jabbar, Ya Salam. Boleh baca Asmaul Husna, sebab dalam Quran Allah sebut maknanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik itu. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ini ayat yang boleh kita baca surah Yusuf ayat yang ke-64. So jadi bagi ibu kakak tuan-tuan sekalian, kenali diri kita, apa benda yang selectively kita rasa takut. Mungkin kita berani pada 1000 perkara, tapi satu perkara tu je kita takut. Kita berani pada 1000 perkara, sebut je lah apa benda tak kita takut kan. Rupa-rupanya takut jarum. Allah. Orang nak ajak bergasak ke apa, oh come on. Jarum. Rupanya dia ada spesifik fobia. Dia kata kau ni apalah, bahasa je pasal jarum. Kenali diri kita, kenali orang lain. Apa yang kita takut tu, dan boleh baca ayat-ayat amalan yang kita kongsikan. Ustaz nak baca tu, Ustaz nak baca macam Ya Jabbar Ya Salam ataupun baca surah ni, waktu bila Ustaz? Waktu kita betul-betul tengah berdepan dengan fobia itu, ataupun waktu bila senggang-senggang ni kita boleh baca, Ustaz?
Ya. Okey, kalau kita tahu apa spesifik fobia kita, contoh, katakanlah kita jenis takut laba-laba contoh kan, okey, yang kita dapat jangkakan bahawa kita akan berhadapan laba-laba, mula baca fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin, fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin, baca. Dia spesifik fobia ni yang paling bahaya apabila dia datang secara tiba-tiba, yang kita akan hilang kita punya pertimbangan, kita akan hilang kita punya pertimbangan. Itu bahaya tu. Ada orang yang takut terjun pada tempat tinggi, ada orang yang takut lari kan, terhantuk benda-benda yang memudaratkan dia dan sebagainya. Jadi maknanya ataupun kita boleh gambarkan apa benda yang kita takut. Contoh, ada orang yang memang takut lemas, ada orang takut air, memang takut air. Ketika takut air tu, bayangkan baca fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin, fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Niat supaya Allah SWT bagi kita, hilangkan kita pada spesifik fobia yang kita ada tu. Wallahualam. Masya Allah, kita ada banyak perkongsian Ustaz. Antaranya tadi sahabat kita tadi, saya tengah mencari juga sekali, sebab kita banyak sangat komen daripada rakan-rakan pendengar kita. Dia pernah ada pengalaman keguguran disebabkan terlampau takut dengan anak kucing, kemudian ditakut-takutkan, kemudian sampai keguguran. Ustaz. Masya Allah, teruk sangat Ustaz. Maknanya bukannya nampak tak benda ni kan? Maksudnya orang dia takut pada kucing, ada spesifik fobia dia mungkin berani pada benda lain. Orang tak faham benda ni sampai boleh jadi mudarat pada dia, sampai gugur yang kawan kita dia kongsi kan. Orang takut-takutkan sampai gugur, ya, takut melompat ke apa semua kan. Sebab itu ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kita bincang pada hari ni untuk keharmonian rumah tangga kita. Jangan bergurau pada benda tak patut. Kita mungkin nak maknanya bergurau kan, jadi bahan gelak ketawa, tapi boleh memudaratkan. Baik, seterusnya tadi Ustaz ada satu soalan ni berkaitan dengan bagaimana kalau seseorang itu takut dengan lelaki. Macam mana Ustaz takut dengan lelaki? Okey. Takut dengan lelaki, takut kepada keadaan, situasi, ataupun kita lebih spesifik dia apa. Mungkin sexual phobia tu nampak orang lelaki, sebab biasa tengok filem orang lelaki memang jahat-jahat ni kan, memang dia akan pukul orang perempuan, dia akan ambil kesempatan orang perempuan kan, sampai tengok orang berketak je badan kita jadi takut kan, atau orang besar je kita jadi takut kan. Jadi maknanya sama juga, dia adalah spesies kita juga, manusia yang duduk di kalangan kita. Jadi kita kena ubat diri kita kan, sebab dia ada di sekeliling kita kan. Orang lelaki ni dia tetap ada di sekeliling kita. Memang akan jumpa, insya-Allah. Setiap kali teringat dia memang akan jumpa. Tikus ya mungkin setahun sekali kita jumpa kan. Laba-laba setahun sekali kan. Jarum COVID kan, contoh, dia mungkin 2 tahun 3 tahun sekali. Takut orang lelaki ni dia memang hari-hari mungkin kita akan jumpa dia kan. Ada di mana-mana golongan ni. So baca fallahu khairul hafizah tu tadi, wa arhamur rahimin, atau membaca ayat ya Jabbar dan ya Salam tadi. InsyaAllah. Seterusnya kita ada sahabat kita ni Ustaz, Kaulah Najwa Al-Azwar, kata Ustaz, bagaimana cara untuk atasi ketakutan memandu? Sebab ada orang takut memandu kerana pada dia semua orang nak cepat dan takut orang akan hon-hon cara pemanduannya, sebab dia panik dan mudah terkejut Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey, sama juga. Kalau bagi puan tadi tu, memang ada macam kita sebut tadi kan, ada keadaan situasi, antaranya fobia untuk memandu. Macam itulah. Jadi kalau dia macam itu, kadang-kadang dia nak tekan brake, tertekan minyak tau. Berapa ramai orang macam itu, orang horn dia tekan brake, tertekan minyak, dan kan boleh memudaratkan orang lain. So kalau macam itu, pilihan yang ada, latihlah diri. Baca doa yang kita sebutkan tadi, latih diri, latih pelan-pelan. Jadi maknanya mungkin boleh pakai kan. So dengar Quran banyak, kuat kan. So jadi maknanya taklah kita terkejut. Maksudnya horn dengar tapi tak sampai mengejutkan kita kan. Okey, ataupun satu hal, pada permulaan ni jangan memandu pada tempat yang jam lah. Kalau boleh, sebab kalau kita jenis macam tu kan, jadi kena latihan untuk mengurangkan
kita punya fobia dalam memandu tu. Jangan ditinggalkan terus nak memandu kan Ustaz. Maknanya kena latih diri kan Ustaz kan. Dan kita sampai hujung-hujung juga Ustaz, ada banyak sangat rakan-rakan kita sebenarnya berkongsi fobia-fobia mereka. Jadinya masya-Allah, terima kasih pada rakan-rakan pendengar kita yang berkongsikan tu, masya-Allah. Dan cuma kita dah hujung ni Ustaz, mungkin ada kata-kata akhir daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Okay. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian kan, saya suka untuk mengulangkan kata-kata ulama tasawuf kita iaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya nanti dia akan mengenal Tuhannya. Yang maknanya apa benda yang kita nak mengenal diri selain daripada kita kenal nafsu kita kenal diri kita, akal kita, kelemahan mazmumah dan mahmudah diri kita. Ini adalah antara benda yang kita bagus untuk kenal juga, apa disebut sebagai spesifik fobia ataupun maknanya fobia atau ketakutan secara selectively ataupun frequently ni, maknanya kadang-kadang dia dan maknanya situasi yang jarang-jarang yang berlaku yang memang kita akan takut kan. Okey, pertama saya kena kenal diri kita. Sebab apa? Sebab bila kita kenal diri kita, kita takut pada benda demikian, kita kena latih dan amalkan. Jadi bila terbayang benda itu, kita boleh amalkan. Fallahu khairun hafizah. Allah lah sebaik-baik penjaga. Okey, itu benda yang pertama, kita kenal diri kita. Yang kedua, kenal pasangan dan orang sekeliling kita. Sebab orang tak sama. Kita jangan ukur orang sama macam diri kita. Jangan memperlekehkan orang, jangan mentertawakan orang. Secara semula jadinya, kalau kita memang tengok gelagat benda macam tu, kita ketawa, ya, tapi jangan sampai kita jadi macam bahan ejekan kepada suatu orang. Orang tak sama. Jadi kalau kita faham benda ni, Allah SWT jadikan manusia tu tak sama. Jadi Allah SWT sebut dalam Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu itu lelaki, perempuan, ada bangsa-bangsa, ada berbagai-bagai kan, kabilah-kabilah keluarga. Untuk kamu apa? Kamu kenal. Bila kamu kenal, barulah kamu akan saling menghormati. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maksudnya ada akhlak kita bersama orang-orang yang ada ketakutan yang demikian kan. Kita kena didik supaya kita hilang spesifik fobia kita tu, tapi jangan jadikan ia sebagai bahan ejekan ketawa pada orang lain yang kita nampak kalau dia ada benda itu. Okey. Selain daripada itu, insya-Allah kita ada amalan-amalan yang telah kita kongsikan, amalkanlah insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita ada sahabat kita ni Ustaz, perkongsian kita fobia dengan cicak, tapi dijodohkan dengan orang yang pantang jumpa cicak akan tangkap dan bunuh. Allahu Akbar. Maknanya mungkin boleh bantu kot suami dia tu kan. Tengok Allah SWT jadikan jodoh dengan masya-Allah. Cantik kan. Paling takut orang cicak, dapat orang yang memang suka cicak dan tangkap cicak kan. Dia saya cakap untuk kakak tu kan terbaik kak. Alhamdulillah. Ustaz, kita tutup perkongsian kita dengan doa. Ustaz, silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min du'a'i la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'i arba'. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.